merujuk kepada hadis yang disebut, iaitulah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi fatahliku. Yang bermaksud, berfikirlah kamu berkenaan makhluk-makhluk ciptaan Allah, dan jangan kamu berfikir berkenaan dengan zat Allah, nescaya kamu akan binasa. Di mana apa yang disebut oleh pengarang di dalam mengulas hadis ini, iaitulah hadis ini mengajak dan menggalakkan kita ini berfikir ataupun banyak menggunakan fikiran kita. Disebut juga diajak kita ini bertafakkur. Dan bertafakkur, berfikir yang diajak oleh Islam, yang digalakkan oleh Nabi, iaitulah apa-apa sahaja bentuk pemikiran ataupun ialah tafakkur yang akan membawa kita ini kepada Allah, kepada semakin mengenali Allah, semakin bertambah iman dan keyakinan kita kepada Allah, dan apa-apa sahaja yang datang daripada Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah baca sehingga nombor yang ke-11, muka surat 15 ni, yang mana sudah dibentangkan kepada kita. Ada 11 dah yang telah kita bincang berkaitan dengan galakan berfikir, ya, di mana berfikir ini disebut dulu antaranya akan membawa kita ini mensyukuri nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Jadi berfikir ini juga membawa kita kepada menjadi hamba yang taat, yang patuh, kerana di sana Allah Ta'ala ada menyebut tentang perkara yang berkaitan dengan dosa, pahala, yang berkaitan dengan syurga dan neraka. Begitulah seterusnya. Bahkan kalau kita merujuk di dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat Allah yang mengajak kita ni manusia, terutamanya orang-orang yang beriman, supaya berfikir menggunakan akal fikiran kita ini. Contohnya bila kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah, kejadian alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu indah, yang begitu menakjubkan, maka apa yang datang di dalam fikiran dan dalam hati kita ialah maha berkuasanya Allah, hebatnya Allah yang menciptakan segala-galanya. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah Ta'ala buat satu contoh perbandingan untuk dibuat pemikiran. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat contoh perbandingan dari sudut hebatnya ciptaan Allah, iaitulah ba'udatan, iaitulah penciptaan seekor nyamuk, penciptaan seekor nyamuk, wa ma fawqa, dan juga makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk. Kalau kita lihat makhluk-makhluk yang sekecil nyamuk itu pun, Masya Allah, sangat hebat nyamuk ni tak? Ya, sangat hebat penciptaan nyamuk ni. Bagaimana dengan tubuh yang kecil itu dia ada roh, dia hidup, dia boleh terbang sana sini, dia boleh hisap darah kita pula. Macam mana gedebel kita pun, hebat kita pun kalah dengan nyamuk tak? Dia boleh hisap darah kita, tuan-tuan, ya. Dia boleh cucuk kulit kita ni, dia ambil darah. Kadang-kadang dia boleh bawa penyakit
berjangkit yang berbahaya. Begitu dan begini. Itu nyamuk baru, tak tengok makhluk-makhluk lain. Maka mengajak kita melihat, meneliti, berfikir menggunakan akal, yang akhirnya kita menyatakan subhanallah, maha suci Allah. Ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini semua secara sia-sia. Bukan sia-sia ciptaan Allah, ada sebab, ada hikmah, ya, di sebalik setiap ciptaan Allah. Sebab itulah kalau dalam Quran itu ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut la'allakum tatafakkarun, semoga kamu berfikir. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil peringatan itu melainkan orang-orang yang mempunyai fikiran ataupun orang-orang yang cerdik pandai. Orang cerdik pandai maknanya orang yang guna akal fikiran. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, sesungguhnya itu semua menjadi ibrah, menjadi peringatan, menjadi pengajaran liulil absar, kepada orang-orang yang mempunyai basirah, yang mempunyai penglihatan, yang mempunyai kita kata penglihatan di sini dengan maksud dia melihat kemudian berfikir dengan apa yang dilihat. Dalam Quran sebut afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? La'allahum yatafakkarun, semoga mereka itu berfikir. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami menghuraikan ataupun kami mendatangkan ayat-ayat keterangan bagi kaum yang berfikir. Ini semua adalah ayat-ayat yang jelas mengajak kita ini menggunakan akal fikiran. Jadi kita ni orang Islam pula tuan-tuan, ya, kita ni pemikiran kita ini pula dipandu oleh wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerangka wahyu, dalam kerangka syariat. Itu pemikiran kita sebagai orang-orang Islam. Tapi ialah akhir zaman ni, orang Islam ni dia telah berfikir itu keluar daripada kerangka wahyu Allah, kerangka syariat. Jadi hari ini ada orang Islam, mereka pula yang sibuk berjuang atas nama contohnya hak asasi manusia. Berjuang atas nama hak asasi manusia, sehingga mereka ini menyokong benda-benda yang perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, perkara-perkara yang disebut dalam Quran yang dilaknat oleh Allah. Orang Islam yang sibuk memperjuangkan LGBTQ pula, orang Islam, atas nama hak asasi. Orang Islam yang sekarang ini mempertikaikan keabsahan beberapa rang undang-undang syariah di mahkamah syariah di beberapa buah negeri tak? Ini orang Islam, kerja orang Islam hari ini. Baik. Kenapa berlaku begitu? Kerana mereka tak sedar sebenarnya mereka telah terkesan dengan serangan pemikiran yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Baik, kita sambung muka surat 15, perkara yang ke-12. Seterusnya pengarang dia menyebut lagi perkara yang ke-12, pedoman dan iktibar daripada hadis yang mengajak kita ini berfikir. Apabila fikiran manusia berkembang, ianya menyebabkan daya tafakkur manusia berkembang sama. Oleh itu, wujud kepelbagaian dalam kejadian dan kehidupan. Manusia cenderung mengambil perspektif dalam berfikir. Ya, baik. Ni kalau disebut tentang sepintas lalulah tak, tentang manusia ni, kalau kita lihat bila fikiran manusia ni berkembang, maka daya pemikiran mereka juga berkembang sama. Ya. Disebut juga zaman kita ni adalah zaman maklumat, zaman teknologi maklumat tak? Zaman maklumat ni yang begitu cepat sampai kepada kita. Maklumat yang ada di sekeliling kita ni adalah maklumat yang cukup banyak. Tapi dalam keadaan
zaman teknologi maklumat pun kadang-kadang tidak semua maklumat yang bermanfaat itu sampai kepada kita. Itu juga satu masalah lah. Tidak semua maklumat yang sampai adalah maklumat yang bermanfaat. Namun secara umumnya daya berfikir manusia itu berkembang apabila ialah fikiran manusia itu berkembang dengan perkembangan yang ada di sekeliling mereka. Dengan perkembangan yang ada di sekeliling mereka. Contoh hari ini kalau dalam satu isu yang berlaku, jadi kalau kita lihat maknanya wujud dua kelompok yang pro atau kontra dengan satu-satu isu. Jadi kenapa? Kerana perkembangan daya tafakur manusia itu sendirilah. Ada orang yang dia mungkin tidak begitu berfikir secara mendalam dan menilai secara mendalam dalam satu-satu perkara yang dibentangkan. Ada orang yang berfikir secara lebih mendalam, secara lebih luas, secara lebih jauh. Maka kalau kita lihat begitu, maka adalah berlaku pro dan kontra. Baik. Sebab itulah dia kata wujud kepelbagaian dalam kejadian dan kehidupan. Baik. Yang ke-13, daya tafakur, daya pemikiran atau berfikir menyebabkan manusia bersikap kreatif dan kreativiti. Dan kreativiti manusia melakukan rekaan dan gubahan, menyebabkan fikirannya berkembang dan memberi manfaat kepada yang lain. Kalau daya tafakur yang bersifat kreativiti ini, dia kalau benda itu benda yang baik, dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Sebab kalau kita lihat realiti manusia juga, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang ni dia jenis, dia hanya menunggu, tuan-tuan. Dia menunggu je untuk ambil apa-apa manfaat, ambil apa-apa hasil daripada usaha orang lain, daripada pemikiran-pemikiran yang bernas, yang dihasilkan, yang dicampahkan oleh orang lain. Ramai yang jenis tunggu je, malah berfikir. Dia malah berfikir. Hidupnya itu kiranya bangun tidur, makan minum. Kalau Ustaz Fakhrudin tu makan minum kencing berak, dia kata tak. Beranak makan kencing tidur, makan tidur kencing berak, beranak, dia kata tak. Itu je. Tak ada nak fikir apa begitu begini. Dia kata ada pun elok dah, dia kata tak. Nak apa lagi? Dia jadi orang yang malas berfikir, tuan-tuan. Sedangkan Islam suruh manusia ni berfikir. Baik. Jadi ada orang yang daya pemikiran mereka ini adalah yang kita kata yang agak baik dan dia kreatif di dalam pemikiran, dan dia boleh membawa manfaat yang banyak kepada orang lain. Sekiranya fikiran manusia membeku, tidak akan ada kemajuan dan perubahan, dan ianya menyebabkan pemikiran menjadi beku dan kadang-kadang jumlah. Jadi kalau manusia ni beku, malah berfikir, tuan-tuan, hidup dia takut lama lah. Hidup macam tu, dia tak ada perubahan, tak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Sebab dia malas berfikir kadang-kadang. Baik. Jadi pentingnya daya pemikiran yang kreativiti begitu. Tapi yang kita harapkan adalah yang bermanfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Baik, kita lihat ni dah masuk penutup dalam tajuk ni. Mutiara hikmah. Ada pujangga yang ni cerdik pandai yang berkata, berfikirlah tentang kejayaan kamu, tentang hasil pekerjaan kamu, dan tentang kebaikan apa yang telah kamu baktikan kepada orang lain. Jadi kita kena fikir juga. Kita ni hidup atas dunia ni, apakah kejayaan yang telah kita capai? Fikirlah. Apakah hasil daripada usaha-usaha yang kita buat, dan apakah benda yang bermanfaat yang telah kita
yang telah kita berikan kepada orang lain, kepada masyarakat kita? Apakah hasil-hasil kita? Ya. Terutamanya ialah dalam Islam, dalam ilmu Islam sebut sebagai kita muhasabah lah. Kita muhasabah. Belum kita mati ni, apa yang kita, kebaikan yang telah kita boleh hasilkan untuk masyarakat kita, untuk orang-orang di sekeliling kita. Ya. Kemudian bergembiralah dengan semua itu. Maksudnya kalau kamu ni ada kejayaannya, ada hasil yang baik dan ada kebaikan yang telah kamu berikan kepada orang lain, bergembiralah dengan semua itu. Alhamdulillah. Dan bersyukurlah kepada Allah. Hal seperti ini akan membuat hati anda terasa lapang. Bolehlah kita rasa alhamdulillah dan insya-Allah. Paling tidak tuan-tuan adalah bekalan kita, kalau sebagai orang beriman, bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok orang alim, tok guru kita, dia usaha buat sekolah, buat madrasah, buat pondok. Kadang-kadang kita ni yang tak ada kecenderungan itu, kita kata apalah, banyak sangat sekolah buat, banyak sangat pondok dia buat dah. Dia ada. Kenapa? Kerana dia nak usaha yang dia buat itu ada hasil yang bermanfaat, dan dia akan merasa gembira, dan dia akan bersyukur dengan apa yang telah apa yang mampu dia berikan kepada orang lain. Baik. Pujangga berkata lagi, bintang planet itu beredar dan berputar. Malam-malam itu mengundang, maknanya malam ini mendatang, dan hari-hari sentiasa berganti. Maknanya ni nak tengok bintang, planet, malam, siang, hari, minggu, bulan, tahun. Sedar tak sedar umur kita dah ada yang umur dah berapa dah? Dah 50-an, 60-an, 70-an. Oi, lama dah. Sebab itu dia kata sangat tidak mungkin satu keadaan akan tetap tidak berubah. Dia kata, yalah, itu maknanya perubahan itu berlaku dah. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti, apa lagi? Satu disebut apa? Satu dekad, satu abad dah berganti. Maknanya berubah. Jadi dia kata tak mungkin satu keadaan itu dia akan tetap tidak ada perubahan. Sedangkan yang Maha Penyayang setiap harinya selalu berkepentingan dengan makhluknya, mengapa perlu merasa takut? Jadi dia nak mengajak kita ini, buatlah suatu perubahan kepada yang lebih baik. Dan Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. InsyaAllah kalau kita buat benda yang baik, akan dibantu dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kisah teladan. Dia tutup dengan satu kisah untuk kita tengok tak bagaimana Allah Ta'ala buat sesuatu itu memenuhi keperluan hamba-hambanya, terutamanya hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal, yang berusaha dan bertawakal kepada Allah. Perhatikanlah keanehan-keanehan ciptaan Allah di alam semesta. Nescaya akan mengetahui hal-hal yang menakjubkan, dan akan merasa bahawa keresahan dan kebimbangan itu akan lenyap. Ini kerana jiwa manusia sangat senang terhadap sesuatu yang aneh dan asing. Dia akan menambahkan lagi iman kita dan keyakinan kita bila kita ini baca atau dengar kisah-kisah perkara yang pelik-pelik, yang menakjubkan. Yang kerana iman dan keyakinan kita kepada Allah itu akan bertambah lagi, akan lebih subur. Maka jiwa kita ini akan merasa tenang. Dia kata hilanglah rasa resah dan kebimbangan. Baik. Imam Al-Bukhari dan Muslim ni hadis yang sahih meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya. Jadi Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhuma, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami sebagai pasukan dan menjadikan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai pimpinan kami untuk menghadapi orang-orang Quraisy. Dia kalau kita lihat peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada peperangan yang dipimpin sendiri oleh Nabi. Ada juga Nabi tidak memimpin. Nabi lantik sahabat sebagai panglima dan diberikan dan dengan sejumlah bala tentera untuk pergi berperang atau untuk memerangi golongan-golongan yang maknanya yang mahu memerangi Islam dan juga memerangi umat Islam. Ini berlaku. Jadi Nabi ini dalam kisah ni, Nabi hantar sekumpulan satu pasukan tentera yang dipimpin oleh Abu Ubaidah untuk menghadapi orang-orang Quraisy. Silapnya ada lebih kurang 300 orang semuanya jumlah mereka. Kami dibekalkan bungkusan yang berisi kurma, sebab hanya itu yang ada. Bekalan makanannya apa tuan-tuan? Kurma. Buah kurma sahaja. Kita ni kalau nak banding kurma dengan makanan kita ni, nak banding apa ya? Sebab kita ni bukan jenis makan buah macam tu tak. Orang Melayu kita ni tak makan nasi sehari. Dia kata, Allah hari ni letih lesu, kenapa tak jumpa nasi lagi, dia kata. Tak boleh pergi perang orang kita ni tak ya. Jadi kurma dia termasuk di antara makanan asasi bagi orang-orang Arab. Selain daripada gandum ataupun roti, mereka ini makan kurma itu adalah dianggap sebagai makanan asasi. Jadi mereka boleh makan kurma itu pagi, makan tengah hari, makan malam dengan buah kurma ni ya. Jadi di dalam pergerakan ini, bekalan makanan hanyalah buah kurma. Abu Ubaidah membahagikan kurma itu satu persatu kepada kami. Dengan jumlah yang ada, bagilah. Mereka ni makan sehari sebiji, sehari semalam sebiji kurma, tuan-tuan. Nak pergi berperang ni, sehari semalam sebiji kurma. Kita adalah beli kurma tu yang besar sikit. Jenis apa nama? Apa yang ada galak beli kurma? Bukan majdul ke apa jenis macam ni. Ambar lah yang besar sikit tu tak. Tapi kalau besar pun tak apa dah, tak adalah sampai satu penumbuk kita ni tuan-tuan. Tapi besar lah, boleh besar lah kita kata. Ambar itu tak. Itu makan sebiji pun kenyang tuan-tuan ya. Jadi dia tak ceritalah kurma tu jenis apa. Lantas saya bertanya kepadanya, bagaimana kamu membahagi kurma-kurma itu? Jadi Jabir bin Abdullah ni dia tanya kepada Abu Ubaidah, bagaimana kamu ni membahagi kurma-kurma ini? Macam mana maksudnya bagi banyak mana dan bagaimana caralah nak memakan kurma ini? Abu Ubaidah menjawab, kami menyedutnya seperti bayi yang sedang menyusu. Cara makan tu tak ke makan kalau kita makan pop ataupun terus gigit tu tak. Gigit tu maknanya ataupun gigit tu kalau kata besar mungkin kita makan dalam bentuk gigitan, mungkin separuh dan seumpamanya. Tapi cara dia makan ni adalah dengan menjedut. Makan tu cara sedut, seperti bayi yang sedang menyusu. Kemudian kami minum air lebihan rendaman kurma itu. Kurma itu direndam dalam air. Jadi air itu ada rasa manis-manis kurma. Buah kurma itu pun makan dicara dengan seduh. Sebiji kurma cukup sebagai makanan kami dari siang hingga malam. Buah kurma ya tuan-tuan. Dan kami memukulkan tongkat kami untuk menjatuhkan daun-daun dari pohonnya. Kalau dalam perjalanan itu ada jumpa pokok-pokok kayu, kami yang ada tongkat di tangan ni pukul daun gugur, lalu kami basahkannya dan kami memakannya.
makan daun-daun kayu je, tuan-tuan. Daun kayu. Sebab tak ada bekalan yang lain. Ya. Jihad dan perjuangan wajib diteruskan. Ya. Kemudian kami bertolak ke pantai. Kalau tengok ni, mereka ni mengambil jalan daripada Madinah ni mungkin menuju ke arah Mekah melalui jalan pantai. Jalan pantai. Tiba-tiba kami melihat sesuatu yang sebesar bukit pasir yang besar. Tiba-tiba kami tengok ada satu benda tu, makhluk yang besarnya sebesar bukit pasir yang tinggi, besar. Kami pun menghampiri dalam keadaan bekalan makanan yang terhad, perjalanan yang masih jauh. Yalah tuan-tuan, kalau kita baca kisah Nabi pergi haji daripada Madinah ke Mekah tu, memakan masa 8 hari 8 malam baru boleh sampai. Ternyata kata Jabir, ia adalah seekor binatang laut yang disebut ambar. Yang saya fahamnya bila saya rujuk pada beberapa rujukan, ambar ni adalah mudahnya ikan paus lah tuan-tuan, ikan yang besar. Ikan yang besar ni tak kalah ikan apa, tak kalah ikan kerisi pula tak. Ataupun ikan-ikan yang lain yang kecil-kecil tu. Ni ikan yang besar ni adalah ikan paus lah, ataupun yang seumpama paus. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, ia adalah bangkai yang telah mati. Ikan ni binatang laut yang disebut ambar yang telah mati. Ya. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata lagi, tidak mengapa, kita adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di jalan Allah dan senang dalam keadaan terpaksa. Dan senang dan sedang, bukan senang ya, dan sedang dalam keadaan terpaksa, makanlah. Jadi kalau kita lihat, kalau ikan ni tak ada masalah sebenarnya kalau dia bangkai pun, ataupun ambar ni wallahu a'lam sejenis binatang laut, tak tahulah pun. Mungkin juga singa laut ke apa ke tak, hidupan laut. Tapi kata Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, kita ni dalam keadaan darurah, memang tak ada bekalan makanan lain tuan-tuan, kurma sahaja lah. Sedangkan mereka terpaksa menempuh perjalanan yang jauh. Maka kata mereka dalam keadaan darurah, ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, keadaan darurah mengharuskan perkara yang dilarang, maka mereka pun lapah ambar ini lalu dimakan. Kami tinggal di tempat itu selama sebulan. Duduk kawasan itu, mungkin ada halangan-halangan yang menyebabkan, ataupun mungkin pergerakan mereka itu terpaksa mereka itu duduk di situ dulu, tak boleh bergerak lagi menurut strategi perang dan seumpamanya. Tapi mereka duduk situ selama sebulan dalam kawasan dekat dengan tempat ambar yang ada tadi. Dan jumlah kami ketika itu adalah 300 orang. Kerana sering makan daging menjadikan kami gemuk. Jadi hari-hari makan ambar ini, sampai mereka kata mereka ni jadi gemuk, gemuk, jadi sihat. Sepatutnya perjalanan perang jadi kuruh dah tak, ini jadi gemuk pula. Kami mengambil minyak dari rongga matanya dengan menggunakan tempayan yang besar. Tu, rongga mata tu, nak ambil minyak dalam rongga mata, guna satu tempayan yang besar. Kemudian kami memotong daging sebesar lembu jantan. Potong daging ambar ni, daging itu adalah daging yang sebesar lembu jantan. Lembu jantan ni lembu yang besar lah tuan-tuan tak? Lantas Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menyuruh 13 orang dari kami untuk duduk di dalam rongga mata ambar. Rongga mata ambar ni tuan-tuan, boleh duduk masuk dalam tu 13 orang. Ya, mungkin jugalah, mungkin datang ribut ke
sejuk ke macam mana dah, dia untuk berlindung tu masuk dalam rongga mata tu boleh duduk 3 belah orang. Besar mana agak-agak tuan-tuan? Takkan besar meja ni 3 orang boleh dah tak? Ni 3 belah orang. Boleh masuk dalam rongga mata. Besar mana binatang ambar ni, masya-Allah tak? Tapi ini kisah yang benar. Riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dia mengambil salah satu daripada rusuknya, ambil rusuk binatang ambar ini dan dia tegakkan. Dia pun ambil rusuk tu, mana ada tulang rusuk, dia tegakkan tulang rusuk tu. Abu Ubaidah pun mengambil unta yang paling besar. Dia pun ambil mana-mana unta yang jadi tunggang mereka, unta yang paling tinggi, yang paling besar. Dan dia melihat pula kepada orang yang paling tinggi di antara kami. Lalu disuruhnya orang itu menaiki unta itu, dan ternyata unta itu boleh melenggang di bawah tulang rusuk yang ditegakkan itu. Unta paling tinggi, orang paling tinggi pula mungkin berdiri atas unta tu. Tulang rusuk tu dia tegak, boleh berjalan melenggang ke bawah tu. Maknanya mungkin tulang rusuk ni tuan-tuan lebih tinggi daripada siling ni, tak? Ni berapa kaki ni? 12 ke 15. Nah, tinggi lagi tuan-tuan. Tulang rusuk kalau besar tu, masya-Allah, binatang gergasi lah kita kata tak? Binatang gergasi. Kami juga membuat dinding darinya sebagai bekalan kami. Yang membuat dinding ni agaknya macam kita lah, ayam masuk dinding lah, tuan-tuan tak? Takkanlah buat dinding sebagai bekalan pula tak? Yang saya faham ni, dinding ni maksudnya dia buat ambil daging ambar ini, lalu dibuat sejenis masakan sebagai bekalan. Sebagai bekalan. Apabila kami sampai di Madinah, jadi mungkin peperangan itu tidak diteruskan, jadi ada arahan kok balik semula, mereka balik semula ke Madinah. Kami langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang berlaku, jumpa dengan binatang ini gini besar, makan disihat apa semua ni tak. Baginda pun berkata, ini adalah rezeki yang Allah keluarkan untuk kamu. Lalu Nabi tanya, adakah kamu membawa dagingnya sedikit supaya kami dapat merasa? Adakah kamu bawa balik daging ambar ni? Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata ambar ini adalah binatang yang bukan sahaja boleh dimakan ketika darurah. Tak. Sebab Nabi tanya tu maknanya bukan Nabi dalam darurah nak makan daging ambar ini. Lantas kami kirimkan daging itu kepada baginda, dan baginda pun memakannya. Nabi pun memakannya. Firman Allah Ta'ala, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami ialah yang telah memberi kepada tiap-tiap sesuatu kejadian semula jadinya yang sesuai dengannya, kemudian ia memberi petunjuk kepadanya. Jadi Allah Ta'ala cipta sesuatu ni, cipta sesuatu sesuai dengan manfaat. Sesuai dengan manfaat. Macam kita lah, Allah Ta'ala cipta kita ni ada anggota-anggota badan, ada pula anggota-anggota dalaman kita tak? Adalah kita kata apa tu, organ-organ dalaman. Jadi semua ni dia ada fungsi yang sesuai dengan ciptaan itu. Tangan, kaki, mata, mulut, jantung, hati, limpa, buah pinggang, apa semua ni, semuanya Allah Ta'ala cipta tu sesuai dengan fungsi dia. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada mana Allah Ta'ala menjadikan ianya berfungsi sesuai dengan manfaat yang dikehendaki ataupun yang diperlukan oleh makhluk itu sendiri. Begitu juga Allah Ta'ala buat makhluk-makhluk yang lain sesuai untuk apa? Dimanfaatkan oleh manusia dan seumpamanya. Jadi ini kisah yang pelik yang berlaku
yang dia kata dia mengajak kita ini juga berfikir tentang bagaimana Allah Ta'ala ialah memberikan rezeki pada hamba-hambanya dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Baik, selesai yang ketiga, kita masuk yang keempat, keperluan mengikut sunnah. Kita ada masa sikit lagi. Tajuk yang baru adalah keperluan mengikut sunnah. Daripada Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih, rawahul Bukhari. Yang bermaksud tidak beriman, yakni tidak sempurna iman seseorang dari kalangan kamu sehingga hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Sehingga hawa nafsunya itu ikut apa yang aku bawa. Sebenarnya tuan-tuan, bila sebut hawa nafsu ni, kita ni ada, dalam diri kita ni ada berbagai-bagai hawa nafsu, ada berbagai-bagai kehendak, kecenderungan. Kita ni ada macam-macam kecenderungan, kehendak. Nak tu, nak ni, macam-macam lah. Ada, kalau makan tu jangan cerita lah. Orang kata, no makan sedap sana, pergi. Kat sini, pergi. Ada. Duduk Kuala Lumpur, sarapannya di mana? Di Kuala Perlis. Ada. Makan tengah hari pula, no, dia masuk Pulau Pinang pula. Punyalah. Bak makan tu lah. Dia ada hawa, dia ada kecenderungan. Begitu beginilah. Macam-macam lah. Kita ni nak bincang bak hawa kita ni, tak samalah tak. Ada orang bak cenderungan bak apa, pakaian ke apa ke, macam-macam lah. Jadi kita ni ada hawa. Jadi kata Nabi, secara umumnya Nabi kata, sehinggalah hawa nafsunya tu ikut apa yang aku bawa. Tak kira lah dia ada apa-apa kecenderungan dalam diri dia tu, macam-macam kehendak. Apabila semua kecenderungan itu, kehendak itu boleh ikut apa yang dibawa, yang disampaikan, yang ditunjuk ajar oleh Nabi, barulah pada waktu itu iman seseorang itu adalah barulah sempurna iman seseorang itu. Kalau tidak, tak sempurna lagi. Baik, kita lihat apakah ulasan pengarang berkaitan dengan hadis ini. Pedoman dan iktibar hadis. Yang pertama, Muslim adalah insan yang sempurna. Muslim adalah insan sempurna yang mempunyai aspek-aspek kepribadian yang ideal. Tidak berlaku percanggahan di antara perkataan dan perbuatannya dan di antara tindakan dan pemikirannya. Bahkan dia adalah insan yang mempunyai hati dan lidah yang serasi dengan seluruh anggota badan yang lain. Begitu juga berlaku keserasian di antara akal, fikiran dan perasaannya. Manusia ni bila dia ni bergelar Muslim, Muslim yang hakikilah, Muslim yang sebenar-benarnya, dia akan menjadi insan yang disebut yang sempurna, mempunyai kepribadian yang ideal. Sebab apa? Ialah sebab Muslim, seorang Muslim ini hidupnya itu adalah hidup, maknanya mereka ini adalah orang yang mempunyai akidah yang benar, ya, mempunyai akidah yang benar. Begitu juga mereka hidup mengikut hukum syariat yang benar. Segala aspek kehidupan mereka itu adalah berpandukan kepada panduan yang benar. Kalau dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggelarkan orang Islam ni sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya mereka itu, supaya orang-orang Islam itu menjadi saksi ke atas manusia.
Sehingga Allah Ta'ala menyatakan orang Islam ini adalah satu umat yang pertengahan. Ini maknanya bukan umat yang melampau, bukanlah umat yang terlalu kolok, dan tidaklah umat yang melampau dalam semua perkara. Dia umat yang pertengahan, ya, umat yang paling ideal, disebut begitu, umat pertengahan. Sehingga orang Islam ini Allah Ta'ala kata mereka ini layak menjadi saksi ke atas manusia, yakni menjadi orang Islam ini dia layak untuk saksi ke atas manusia dengan maksud mereka lah orang yang paling layak untuk menilai perbuatan dan tindak tanduk manusia lain. Jadi orang Islam ini layak untuk menilai bahawa perbuatan orang ini betul, perbuatan orang ini salah, kerana mereka adalah ummatan wasata, yang hidup mereka ini adalah hidup yang bersumberkan wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka lah umat yang paling layak untuk menilai benar atau salahnya perbuatan manusia lain. Sehingga bagaimana ni hebatnya Allah Ta'ala sebut tentang orang Islam Muslim tadi. Sebab itulah pengarang disebut secara umumnya begitu, ya. Jadi tidak akan berlaku percanggahan di antara perkataan dan perbuatannya. Golongan disebut sebagai as-siddiqin. Golongan yang siddiqin, yang benar ini adalah orang yang benar perkataannya dan perbuatannya, benar zahirnya, benar batinnya, ya. Ada orang zahir lain, batin lain, munafik, tuan-tuan, tak? Sifat munafik lah, sifat nifaq. Orang munafik itu zahirnya nampak macam orang Islam, tapi batinnya tak beriman. Dari sudut i'tiqadnya mereka tidak beriman. Orang Islam kita ni, dia bukan munafik, kita panggil bukan nafik, bukan munafik i'tiqadi, bukan munafik dari sudut i'tiqad, tuan-tuan, ya. Hak munafik zaman Nabi itu munafik dari sudut i'tiqad. Wa ma hum bimu'minin, kata mereka sebenarnya tidak beriman. Tapi yang zaman kita sekarang ni ada orang Islam yang bersifat dengan sifat munafik, adalah, ya, mana ada pada diri orang Islam ni sifat munafik yang Nabi sebut itulah. Cakap bohong, tak, janji, mungkir janji, beri amanah, khianat. Ini antara sifat munafik yang ada pada orang Islam. Sifat munafik, bukanlah munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ni kekal diazab dalam neraka paling bawah. Tak. Baik. Jadi orang Muslim ni tidak akan bercanggah. Hati dan lidah itu serasi. Bahkan seluruh anggota badannya juga serasi. Begitulah juga berlaku keserasian di antara akal, fikiran dan perasaannya. Jadi kalau orang tu Muslim, Muslim inilah kita kata kepribadian yang akan ada pada diri seseorang Muslim tu. Yang hari ini berlaku cacah merebah sebab kita ni bila bincang tentang tadilah, tentang sifat-sifat orang Islam, kita akan lihat berlaku percanggahan antara perkataan dan perbuatan dia. Berlaku percanggahan di antara tindakan dan pemikirannya, hati dan lidahnya akan berlaku percanggahan. Jadi sebab itulah kadang-kadang yang kita sedihkan juga, kadang-kadang orang Islam ini, orang yang bergelar Muslim ini menjadi fitnah kepada Islam itu sendiri. Sehingga orang memandang, ada orang yang tidak memahami dan mengenali Islam, memandang dengan pandangan yang serong kepada Islam dan kepada umat Islam yang baik. Akhirnya dia pukul rata dah. Bila sebut Islam, semua dia nampak dia tak baik. Sehingga ada tindakan di setengah-setengah negara tu, orang bukan Islam yang menghina Al-Quran, pijak Al-Quran, bakar Al-Quran, begitu dan beginilah. Baik, sampai satu lagi. Keseimbangan di antara roh dan jasad tetap wujud. Lidahnya menuturkan keyakinannya, manakala akidahnya pula tercerna pada anggotanya. Jadi sebenarnya banyak lagi yang nak sebut tentang
tentang bagaimana dia ada sebut tentang hawa nafsu apa semua itu, yang insya-Allah nanti di dalam di dalam pembentangan yang akan datang tu, dalam nombor-nombor yang akan datang, kita akan nampaklah nanti apa yang nak diterangkan oleh pengarang berkaitan dengan bahawa bagaimana hawa nafsu itu mengikut apa yang dibawa, apa yang disunnahkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau dalam Al-Quran sendiri, kalau kita lihat ada ayat yang Allah Taala sebut bahawa ada manusia yang menjadikan ittakhadha ilahahu hawa, yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Ini ada manusia ini yang bertuhankan hawa nafsu. Walaupun ayat tu Allah Ta'ala tuju pada orang-orang musyrikin Mekah zaman Nabi, sehingga mereka ini tak terima Al-Quran yang disampaikan, tidak terima kebenaran yang diberitahu, mereka tolak mentah-mentah. Ya, dengar pun buat pekak je, tak memikirkan. Mereka ini Allah Ta'ala sifatkan sebagai orang yang bertuhankan nafsu. Benda yang nafsunya kata okey, dia terima. Benda yang nafsunya kata tak okey, dia tak terima. Ada. Tadi pun saya ada bentang ayat tu dalam masa kuliah duha tadi. Sehingga kalau kita dengar para ulama, kita boleh buat satu ulasan macam-macam. Kalau kita tanyalah diri kita tak, nak tahu nafsu kita ni macam mana, betul ke nak ikut sunnah atau ikut apa yang Nabi bawa, ataupun sebaliknya. Kalau tanya nafsu kita ambil contoh mudahlah. Kalau tengok ada orang, kalau tanya nafsu kita antara sembahyang dengan tak nak sembahyang, nafsu agak-agak nak yang mana, tuan-tuan? Nafsu kata tak payah sembahyang lah tak? Sembahyang pun bukan boleh jadi kaya, dia kata. Nafsu ya? Susah lah. Susah lah, padahal sembahyang berapa minit sangat. Tapi nafsu ni dia tak nak, dia cenderung ke arah lain. Baca Quran dengan tengok bola, mana sedap. Baca Quran dengan baca WhatsApp, tuan-tuan, sejam tak apa baca WhatsApp. Nafsu kata tengok bola lah. Liverpool lawan Manchester lah. Tengok tuan-tuan ya, pukul 3 pagi boleh jaga lagi. Ajak qiyam, mampu nak bangun nak. Tak datang. Sebab apa? Nafsu, tuan-tuan. Nafsu. Jadi insya-Allah benda itu kita akan lihat nanti berdasarkan hadis yang keempat yang kita bincang ini dalam perbincangan yang akan datang insya-Allah. Setakat itu dulu, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa 'an jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu lakum qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.